Sekarang kita masuk second order system. Okay. Kalau first order system, kamu tengok first order system dia simple je. First order system mana? Okay, first order system dia punya power dia satu je. Dia punya denominator dia cuma satu. Tapi kalau second order system, denominator dia dua. Ada dua. Ada d2y dt kuasa 2. Denominator maksudnya yang dekat bawahan lah. T dia ni kuasa 2. Okay. Kalau higher order system dia boleh bagi kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya lah untuk higher order system. So yang ni kita tengok second order system. So a second order system is one whose output yt is described by the solution of second order differential equation. So output ni, so kalau tengok dekat sini y dy ni kita kena jadikan dia dalam bentuk yt yang untuk output, input dia ft. So dia sama macam first order system. Bila kamu nak buat transfer function, kita tahu dia mesti output over input. Kamu mesti susun dia yt over ft. Output over input. Lepas tu nanti kamu akan dapat sebelah kanan itu kamu akan dapat process gain. Kamu akan dapat tau. Tapi kalau untuk second order ni dia ada tambahan. Dia ada zeta. Ya, yang macam cacing ni. Ni zeta. So saya bagi contoh dekat sini where ft is the input when AO tak sama dengan 0 and the above equation become. Okay, bila dia tak sama dengan 0, tengok dia first dia bagi dengan AO sebab dia nak y ni tak ada apa nama dia, tak ada pemalar dekat dia punya sebelah dia. Dia nak y tu supaya y tu stand alone. So dia bagikan dengan AO. So bila dia bagi dengan AO dia akan dapat macam ni. Okay. Lepas tu kita tukarkan A2 ke AO tu sebagai tau. Tapi dah ada kuasa 2 lah. Okay. Tau kuasa 2 dekat sebelah dia. Lepas tu A1 per AO. A1 per AO kita akan jadikan dia sebagai 2 zeta tau. Yang tengah-tengah ni yang nampak macam cacing ni dia zeta tau. Okay. Lepas tu dy dt campur sebelah kanan dia B ni over AO juga. B over AO ni adalah KP. Ini adalah dia punya process gain. So yang ni kalau kamu ingat balik dalam form 4, form 5 kita ada belajar persamaan kuadratik saya rasa. Kuadratik ni. Kan? Dalam maths ada kan benda ni. So yang ni kita apply balik pengetahuan yang lepas tapi kita letakkan nama lah. Dia adalah zeta tau apa semua tu. Macam sebelum ni waktu kamu buat maths, kamu tak sebut pun benda tu sebagai zeta tau dan sebagainya. So sekarang ni kita guna balik je. Kemudian ditukarkan dalam form ni. Tau kuasa 2 d2y over dt campur 2 zeta tau dy dt campur y campur kpf. Yang mana tau ni adalah natural period of oscillation. It determines the speed of the response. Maksudnya bila kamu buat sesuatu bila dalam sesuatu proses tu kamu bagi input kamu bagi input. Bila kamu bagi input, respons daripada proses itu ditentukan, dia punya kecepatan dia ditentukan oleh tau ni. Okey. Kecepatan itu, okey, contoh kalau macam kamu bawa kereta kamu tekan accelerator. Okey. Kalau kereta yang baru, bila kamu tekan saja, kamu punya RAM tu terus naik. Bila RAM tu terus naik, maksudnya dia terus naik dengan cepat. Maksudnya dia punya tau dia tu rendah lah. Dia punya tau dia tu kecil. Maksudnya dia punya respon dia cepat. Maksudnya dengan masa yang sikit dia terus respons. Tapi kalau kamu bawa kereta lama, kamu tekan dia punya pedal tu, dia punya RPM tu naik lambat. So maksudnya dia punya tau tu tinggi. So dia punya respons tu lambat. Okay. So, kalau gain pula, yang ni gain lah. Maksudnya bila kamu tekan tu berapa tinggi dia boleh naik. Itu gain dia. Okay, ini saya bagi dalam bentuk contoh.
Lepas tu zeta. Zeta ni adalah damping factor ataupun coefficient, dimensionless. Okay, zeta ni damping. Okay, saya bagi contoh. Kalau dalam kereta, yang ni bukan kamu tekan apa nama accelerator tau. Damping ni dia kalau dalam bahasa Melayu dia peredam untuk kamu. Contohnya bilik kamu dekat sebelah bilik kamu ada studio muzik. Diorang main muzik yang kuat. So untuk mengelakkan muzik itu sampai ke dalam kamu punya bilik, so kamu letak papan kulit telur untuk serap bunyi muzik. So itu adalah damper, fungsi damper, peredam ataupun penyerap. Okay. Dalam konteks ini, contohlah yang boleh diberikan, damping ni macam kalau kamu bawa kereta, dekat tayar tu ada absorber. Okay. Absorber tayar. So kalau kamu langgar bumper kan, kalau kamu langgar bump tu. Okay, kalau kamu punya absorber kamu tu dah teruk, bila kamu langgar tu dia akan macam ni. Kamu punya kereta akan naik turun. Okay. Itu kalau dah teruk. Itu kalau dah naik sekejap. Kalau absorber dia elok, yalah. Dia dah macam tak stable. Dia teruk lah. Tapi kalau kamu punya absorber kamu okey, bila kamu langgar tu dia naik turun juga tapi tak teruk macam tu. Dia sekejap dia okey. Ini contoh untuk hitung macam fungsi damping ni. Okay, next. At a steady state, Y0 maksudnya output dia, Y0 sama dengan 0, F input 0 sama dengan 0. Then the transfer function for the second order system akan jadi macam ni. So yang ini sama macam first order system. Cuma dia second order system. Okay, kalau kamu tengok yang ini tadi dia dah tukar dalam bentuk tau lah kan. Okay, tau. Tau 2 d cos 2 y over dt cos 2 campur 2 zeta tau dy dt campur y equals kp ni gain, ft ni adalah dia punya input dalam bentuk time domain ft. Lepas tu kamu tukarkan kepada Laplace domain. So bila tukar Laplace domain tau 2, so d2y dt2 ni dia akan jadi s cos 2 ys. Sepatutnya ada lagi s y0 dengan y0, tapi sebab y0 tu maksudnya y0 kan. Sebab y0 sama dengan 0, kamu dah buang benda tu, dia tinggal ni je. Okay. So campur dengan 2 zeta tau. 2 zeta ni dia tak ada s je. Tau ni baru dy dt ni baru ada s dia. Sys campur ys equals kp fs. Kemudian kamu faktorkan. Daripada atas ni, faktorkan. Y dia kamu asingkan. Okay. Bila Y ni telah diasingkan, bawa ke sebelah kiri. Jadikan dia Y over S. Output over input. So, F ni turun ke bawah. Yang 2 zeta tau ni dia turun ke sebelah kanan lah. Dia akan jadi macam ni. So yang ini akhirnya adalah dalam bentuk transfer function untuk second order. So yang membezakan first order dengan second order, kamu tengok dia punya S itu, dia punya denominator dia, kuasa denominator. Sekarang ni denominator kuasa 2. Maksudnya kuasa yang tertinggi adalah kuasa 2. Maksudnya dia adalah second order. Okay. Dekat sini ada yang tak faham tak? Ada yang kamu blur lagi tak? Ada soalan? Faham. Okay ni saya go slow ni. Ni sebab bila kita dah masuk chapter 5, chapter 6, chapter 7 dia tak boleh pergi laju. Kalau tidak kan memang apa-apa pun tak dapat. Okay. So next. How second order dynamic can occur. So ada 3 kaedah atau ada 3 cara macam mana second order dynamic ni boleh berlaku. The first one, kalau ada multi capacity process, where the process that consists of 2 or more capacities
first order system in series through which material or energy must flow. Okay, contohnya saya bagi contoh, kalau ada dua tank. Okay, kalau kamu ada dua tank yang pertama dia punya outlet dia masuk dalam tank yang kedua. Lepas tu ni ada outlet yang kedua, secara bersiri itu dah jadi second order kalau ada dua tank. Bagaimana nak jadi second order itu nanti kamu tengok dalam buku chapter 4, Dynamic Behavior of First Order dan Second Order tu, yang tu dia bagi contoh. Kalau macam first order tu macam mana? Kalau cuba kamu buat kalau yang first order tu dia punya gain dia punya transfer function dia K1 over tau 1S plus 1. Okay. Dan kalau apa yang nombor 2, K2 over tau 2S plus 1. Macam ni, nampak tak? So bila dah macam ni, untuk kamu selesaikan kamu kena darab dia. So bila kamu darab dia nanti, dia punya S tu akan jadi kuasa 2. Kan? So yang itu akan menyebabkan dia jadi second order. So itu contoh yang paling simple untuk multi capacity process, dua tank. Okay, dia masuk, keluar dan terus masuk yang kedua. Contoh yang kedua pula. Yang ni yang dua tank ni lah yang kamu tengok dalam gambar ni, G1 dengan G2. Kalau G1 tu yang macam saya bagi contoh tadi, dan G2 tu dan bila kamu darabkan dia akan jadi kuasa 2. Okey. Contoh yang kedua, reason yang kedua, inherently second order system. Maksudnya sistem tu memang daripada asal dia adalah second order. Contohnya fluid that move due to momentum that process initial and subjected to acceleration. Okay, this behavior is rather rare in chemical process. Manometer is used to measure liquid level and flow, and this process that involve with spring ataupun valve. Ini dia punya explanation lah. Yang ni proses yang dalam kebanyakan reaktor berlaku. Sebab dia kita pakai fluid yang ada momentum. Yang subjected tu initial lah. Dan yang ketiga adalah a process system that having a controller that may exhibit second or higher order. So dengan penggunaan controller, kalau kamu pakai PID contohnya, kan, kalau kamu pakai PID ke P ke PI ke, okay, dia boleh tukar the system daripada first order kepada second or higher order. So ada 3 kaedah ni saja how second order boleh berlaku. Okay, so kalau nanti keluar dalam soalan, explain how second order can occur. So ini je dia jawapan. Pertama, 2, 3. Okay. A lot of system that having a second order dynamic in chemical process is due to multi-capacity process or the effect of process control system. Kebanyakannya dalam industri yang pertama ni dengan yang kedua. Okay. Yang tengah-tengah ni kecuali kalau memang inherently, maksudnya daripada asal memang sistem tu second order. Okay. Untuk slide ni ada soalan? Tak ada. Okay. Next. Sekarang kita masuk dia punya response. Response of second order system. So, tengok dekat situ. For a unit step change in the input Ft equals Fs. Fs ni dalam bentuk Laplace lah, sama dengan 1/S. Maksudnya Ft dia tu 1 lah. Bila kamu Laplacekan dia jadi 1/S. Kan? Okay. Maksudnya input dia 1. Bila kamu Laplacekan 1/S. Okay. Second order process yield. Okay, ni. Kalau kamu tengok dekat sini, benda ni adalah dia punya sepatutnya Y over Fs. Tapi Fs tu kamu dah bawa ke sebelah kanan. So Fs tu nilai dia 1/S. So 1/S. S tu kamu tengok S ni. Okay, yang lain dia sama je. Second order. Cuma dia ada extra dekat sini S ni lah. Okay. So
Yang ini zeta lah, sama lah kan, damping coefficient, degree of oscillation in a process response after a perturbation. Perturbation ni maksudnya gangguan pada motion lah, degree of oscillation itu, dia punya oscillation. Okay, the root of denominator atau pools for this equation can be solved using quadratic formula. Okay, yang ni kamu tengok, yang ini adalah formula quadratic. Okay, untuk solve quadratic formula ni, tak semestinya kamu kena kira manual. Kalau kamu pandai guna calculator, scientific calculator, kamu masukkan nilai je, kamu boleh dapat nilai denominator dia, P1 dengan P2 dia ni. Okay. So, yang ni contoh okay, next ni, second order process with two poles. Two poles maksudnya bila kamu dah dapat denominator ni kan bila kamu kira, kamu masuk dalam calculator, kamu dapat P1 dengan P2. Okay, bila dapat P1 dengan P2, kita akan tahu kalau P1 tak sama dengan P2, kan? Bila kamu dah masuk dalam ni, buat equation tu dalam calculator, kamu dapat dua P yang berbeza. Maksudnya zeta dia overdamp. Okay. Kes yang pertama dia overdamp. Sekejap lagi kita tengok apa tu overdamp, underdamp dengan critically damp. Okay, kalau P1 dengan P2 ni menghasilkan nombor yang sama, dia adalah critically damp. Dan seterusnya kalau dia lebih kecil daripada tu, dia adalah conjugated number ataupun underdamp. Okay, apa yang dimasukkan dengan overdamp, underdamp dengan critically damp. Okay, tengok dalam gambar ni. Ini adalah effect of damping factor. Okay, so macam saya dah bagi kamu contoh tadi kan, damping ni kamu anggap macam absorber pada tayar. Okay, absorber pada tayar. So kalau nilai dia menghampiri zero, maksudnya bila zeta ni menghampiri zero, maksudnya damping tu hampir tak ada peredam. So bila kamu langgar saja bumper, kamu punya kereta akan jadi macam tu. Akan jadi sangat rapid, maksudnya dia akan jadi macam tak kontrol lah, dia akan jadi sangat rapid. So sama dah kamu dengan contoh yang saya bagi tu, kamu tengok pada graf ni. Kalau dia kurang daripada 1, dia underdamp, so dia akan ada overshoot. Overshoot ni adalah nilai yang lebih daripada yang ini adalah dia punya nilai yang sepatutnya kamu kena capai. Okay. 1.0 ni adalah nilai akhir yang kamu kena capai. So bila dia overdamp, dia punya response, maksudnya bila kamu bagi input tu, dia punya response first dia terus overshoot. Dia terus naik, lepas tu dia turun. Dan dia akan ada oscillation beberapa kali dan akhirnya baru sampai kepada nilai yang kamu nak. Maksudnya dia akan reach nilai yang kita nak tu cepat. Dia memang paling cepat akan reach, tapi dia akan lambat untuk stable. Sebab kan dalam proses control, salah satu salah satu objektif kita adalah untuk kita dapatkan proses yang stable. Okay. So yang ini dia akan cepat sampai kamu punya objektif. Maksudnya kamu nak dia stop, kamu nak sampai pada value 1.0 ni. So dia akan cepat sampai tapi dia akan tak stable. Okay, itu adalah underdamp. Okay, kalau dia critically damp, maksudnya dia punya zeta dia sama dengan 1. So dia adalah paling cepat. Maksudnya dia boleh dia punya response time tu paling cepat untuk sampai yang kita targetkan dengan kurang overshoot ataupun bukan kurang lah, dia kalau critically damp, dia tak ada oscillation, dia ngam-ngam je sampai dekat yang kamu target tu dan paling cepat sampai dan paling cepat stable. Okay. Tapi kalau dia overdamp maksudnya kamu punya damper tu terlebih baik pula, kan? So dia langsung tak ada oscillation dan kamu punya respon tu sluggish. Sluggish tu maksudnya dia lambat untuk respons dan lambat juga untuk capai nilai yang kita dah set pada awalnya. So inilah yang graf ini maksudkan. So kalau tengok dekat sini zeta 2 dengan zeta 3
dengan 3 ni dua-duanya dah overdamp. Okay. So lagi tinggi nilai overdamp, lagi sluggish system. Okay. So this response ni resemble that the first order but a bit slower. The system initially delay to respond. First dia delay, dia lambat lah. Dan kemudian sluggish. And it become more sluggish when the value of zeta increase. Okay, dekat sini ada soalan. Tak ada soalan Faham tak ni? Effect of damping, boleh? Ya doktor, yang merah tu paling elok lah kan? Merah tu paling elok. Yang merah tu adalah critically damp. Itu yang kita harapkan dalam sistem lah. So yang ini, graf-graf ni, next semester kamu ambil proses instrumentation tau. Kamu akan ada makmal. So dalam makmal tu akan keluar graf-graf ni. Yang ni yang kamu kena kira nanti. Maksudnya bila kamu buat makmal tu, lepas tu kita bagi dia input ataupun kamu bagi sistem yang tengah bergerak tu kan. Contohnya sistem pemanasan air. Kita panaskan air, lepas tu air tu circulate. Lepas tu kamu bagi dia disturbance. Disturbance tu maknanya tiba-tiba kamu naikkan flow air tu kamu besarkan selama 3 saat. Lepas tu kamu off balik. Lepas tu nanti kamu akan tengok dekat graf dia akan jadi yang kata apa, oscillation yang sangat teruk. Lepas tu kamu setkan nilai kamu punya controller PID tu, kamu setkan nilai dia dan kemudian oscillation tu kalau ada disturbance dia akan jadi okey, dia akan jadi tak teruk sangat. So benda tu kamu akan alami, maksudnya kamu akan observe dalam makmal sem depan. So sekarang ni kita belajar dia punya fundamental, dia punya basic, kenapa dia jadi macam tu. Untuk kamu jawab yang sem depan punya makmal lah. So sem ni kena fahamkan betul-betul lah, maksudnya kena buka buku, fahamkan. Lepas tu sem depan kamu buat dia punya practical lah. Lepas tu sem seterusnya mana tahu ada rezeki kamu jadi trainer dekat proses control punya tempat, dan kamu akan pergi yang lagi advance lah. Okay, next. Graf ni dia terangkan tentang underdamp. Okay, so kalau tengok dekat sini underdamp lebih menghampiri zero. Zeta ni lebih menghampiri zero, maksudnya dam dia hampir tak ada lah, hampir tak ada peredam tu. So dia akan lebih tinggi dia punya overshoot dan dia akan lebih oscillate. Maksudnya sistem akan jadi makin kurang stable. Okay, so kamu boleh observe bila makin dekat dengan satu, makin dekat dengan critically damp, dia dah tak oscillate. So ini yang graf ni cuba terangkan. Okay, ni sekarang ni semua notes ni saya ambil daripada buku, lepas tu saya terangkan ikut bahasa yang saya faham. So kalau kamu tak faham, kamu kena tengok buku, dia terangkan pakai cara buku lah, mungkin lebih faham. Okay, next. Ini adalah underdamp punya karakteristik. Okay. Bila underdamp maksudnya dia ada overshoot. Overshoot ni adalah nilai yang lebih daripada apa yang kita dah set ni lah, overshoot. Okay. Ni TR ni adalah dia punya rise time. Lepas tu TP ni dia punya overshoot, naik sampai A ni. Lepas tu yang T ni dia punya sela masa antara dua gelombang. Yang hujung ni adalah dia punya settling time. Ini untuk underdamp punya proses. So saya tunjuk kamu dia punya definasi dia. So untuk the underdamp response is initially faster. Underdamp tu dia respon cepat. So sebab itu dia paling cepat akan sampai yang kita setkan. Katakan kita setkan kepada satu nilai dia, dia yang respon paling cepat sampai. Tapi dia tak stable lah sebab dia oscillate. Okay.
Response is initially faster than the critically damped ataupun overdamp response. Although the underdamped response is faster initially and reach its ultimate value, it does not stay there, but it starts to oscillate. The oscillatory behavior became more pronounced with smaller values of the damping factor. And terms employed to describe an underdamped response. Okay, yang pertama yang saya sebut adalah overshoot. Okay, overshoot tu adalah ratio A to B, where B is the ultimate value of the response and A is the maximum amount by which response exceeds its ultimate value. So kalau tengok dekat sini, B ni adalah ultimate value daripada bawah sampai B. Ni kita punya target kita, ultimate value. Yang A ni pula dia punya maximum yang dah terlebih. Okay, daripada yang sepatutnya. So overshoot ni adalah A over B. Okay. Percent overshoot is 100A over B. So 100 kamu darablah dengan A, berapa yang lebih tu over B. Ataupun ini adalah equation dia lah. Overshoot sama dengan exponential ni negative tau, negative pi zeta over sert 1 tolak zeta kuasa 2. Okay, yang ni kamu kena ingat. Yang ni kamu kena ingat. Aplikasi tu belum tentu, tapi ingat tu kena. Maksudnya kalau keluar, selalunya keluarlah soalan. Okay, apa itu overshoot? So kamu boleh explain overshoot tu apa dan dia punya equation. Okay. Untuk final, antara soalan-soalan yang tak memerlukan pengiraan yang mungkin kamu boleh aim adalah benda-benda macam ni lah. Yang ini, lepas tu tadi yang second order tu apa, macam ni kan. Syarat-syarat bagaimana second order nak berlaku, itu adalah antara soalan-soalan yang tak memerlukan kamu mengira. Selebihnya tu kebanyakannya kamu kena kira. Kan? Okay, next, decay ratio. Decay ratio ni adalah ratio of C over A. Ratio for the first and second peak. Tengok kat sini, ratio of C over A. Decay tu maksudnya, decaying ni maksudnya kalau macam food, kalau macam makanan decay maksudnya makanan tu makin buruk. So dalam konteks ini, decay tu maksudnya kamu punya gelombang tu daripada tinggi semakin rendah. So decay ratio dia berapa? Maksudnya ratio gelombang yang kedua bahagi yang pertama. Okay. Dan ini dia punya equation. Ni pun kamu kena ingat. Okay. Next, period of oscillation adalah oscillatory frequency in radian frequency unit. Okay, ini dia punya oscillatory dia. So this is the equation. Atas bawah ni ada dua. Atau bawah ni period of oscillation. Response time. The response of an underdamped system will reach its ultimate value in an oscillatory manner bila T ni, time ni menghampiri infinity. Response reach its final value when it came within 5% of its final value. So kalau tengok kat sini, inilah response time dia. Within 5%. So kalau kita punya ultimate target kita 1, so dia within 1.05 to 0.95 plus minus 5%. Ini adalah dia punya response time. Dan rise time, tadi yang awal tu used to characterize the speed with which an underdamped system respond. It defined as the time required for the response to reach its final value for the first time. Okay. Defined as the time required for the response to reach its final value for the first time. So untuk underdamped, dia lah yang paling cepat. Dia lah paling cepat reach ultimate value to first time. Compare dengan critically damped dan overdamped. For the smaller value of zeta, the shorter the rise time, and if the process does not exhibit overshoot, rise time definition will be the time to go from 10% to 90% of the steady state response. Sebab dia punya definisi ni adalah time yang diperlukan untuk reach final value. Tapi untuk critically damped dengan overdamped, dia tak overshoot tau. Bila dia tak overshoot, dia tak sentuh kita punya ultimate value. Therefore, rise time tu ditarifkan sebagai waktu dia nak sampai up to 90% of the steady state response.
1.0 tu adalah ultimate value ataupun kita harapkan dia punya steady state lah bila dah stable. Okay. Ada soalan? Dah bila apa dah apa sampai sini ada ni tak? Ada soalan tak? Faham? Senyap ini faham ke tak faham ni? Ada soalan tak? Okey. Farzana ada guys tu? Okey lah. Okay. Yang tak okey tu apa? Yang response time tu boleh betul balik. Kalau response time tu saya faham yang maksudnya dia nak capai ke ultimate time. Steady state tu, yang tu okey. Response. Response time ni adalah the response of an underdamped system. Ni untuk underdamped system. We reach ultimate value in the oscillatory manner. Maksudnya response time ni bila dia nak, bila time yang bila dia dah nak capai plus minus 5%. Contoh kalau macam ni kan. Okey, macam ni Nanti bila kamu run eksperimen, kalau kamu punya sistem tu underdamped, kemungkinan benda ni dia dah takkan turun tau. Dia dah takkan kan ke okey. Kalau macam mana? Dia dah tak akan landai. Contoh kalau kamu punya heartbeat kalau macam kamu punya heartbeat, kalau landai tu kira kamu dah tak ada lah. Okey. So kalau untuk underdamped, dia takkan sampai kamu dah tak ada. Kamu still ada lah. Dia akan okay. So berapa tinggi dia punya kira macam dia punya oscillation tadi, kamu kena kira tau. Dia mesti within 5% of kamu punya target. So nanti bila ada graf dia nanti akan jadi graf dia macam ni, graf dia akan jadi panjang tau. So graf tu kamu kira sampai within 5% daripada dia punya target. Lepas tu kamu kira time dia daripada situ kepada asal. Berapa panjang dia. Panjang tu kamu kira, kamu ambil time dia. So daripada situ baru kamu boleh kira benda-benda lain. Boleh faham? Yang itu untuk underdamped. Okay, itu untuk underdamped punya sistem. Kalau untuk overdamped atau untuk critically damped, dia tak ada yang 5% tu. Okay, yang tu untuk underdamped saja. Okay. Okay, next. Natural period of oscillation. Okay, naturally maksudnya berapa dia dia punya oscillate tu secara natural dia. Okay. A second order system with zeta sama dengan 0. Zeta sama dengan 0 maksudnya dia tak ada peredam. Dia akan kalau wave dia besar macam tu, dia akan macam tu je. Dia tak ada peredam yang slow kan dia. Yang slow kan wave tu daripada tinggi yang macam tu rendah-rendah dah tak ada. Dia akan sama je lah. Okay, so sebab tu zeta dia sama dengan 0. Okay, bila zeta dia sama dengan 0, dia kata dia free of any damping. So dia tak ada benda yang nak slow kan dia. So it's a transfer function. Okay, it's a transfer function that have two purely imaginary poles on the imaginary axis. Yang ni less than 1. Less than 1 kan ni? Sekejap imaginary pole tu less than 1, betul lah. Aggregated. Bukan less than 1 lah. Imaginary has two purely imaginary pole. Yang ni bukan, yang lain ni tadi yang underdamped, overdamped dengan critically damped, semua P dia tu adalah real. Okay, real number ataupun complex conjugated, tapi but still real juga. Okay, untuk yang natural oscillation, P dia tu adalah imaginary pole. So dia jadi macam ni. Yang bawah ni imaginary pole. Yang ini memang purely matematik. Yang ni kamu tengok dalam waktu kita sekolah menengah dia tak ada pakai J ni. Tapi saya, kalau tak salah saya memang ada benda ni.
Okay, untuk imaginary pole. Yang itu kamu buka balik buku maths bahagian apa yang graf-graf tu. Kan? It will oscillate continuously with a constant amplitude and natural frequency. So kalau dia punya tinggi dia 5 unit, dia akan 5 unit je, tak stop. Sebab tak ada damping. Maksudnya tak ada faktor yang memperlahankan dia. Kan? So tengok dekat sini omega n, yang ni yang macam W tu dia omega lah. Omega n sama dengan 1/T. So omega ni adalah kita boleh kata dia correspond to natural oscillation lah. So 1/T. So the corresponding the corresponding cyclical period dia sama dengan n equals to pi t. Okay, itu untuk second order. Ini dah masuk higher order. Ini kalau kamu tengok note saya, kebanyakannya dia bagi, saya tak bagi contoh. Contoh tu semua dengan siap dengan answer, kebanyakannya semuanya dalam tutorial. Yang ni notes ni semua kita apa function system tu, bagaimana sistem tu berfungsi, dia lebih kepada conceptual untuk kamu faham. Tapi latihan memang kena tengok dekat tutorial lah yang saya dah bagi, siap dengan jawapan. The second one adalah process with dead time. Okay, dead time ni contohnya macam mana saya bagi contoh? Yang macam kereta lama. Okay, kalau kamu oscillate, kalau kamu tekan minyak, dia ambil masa beberapa saat, lepas tu baru RAM dia naik. Itu dead time. Okay, kalau kereta baru kamu tekan dia terus naik, itu tanpa dead time. Kalau ada dead time kamu tekan tu, bila kamu tekan dia tak naik, dia ada beberapa saat lagging. Lepas tu baru dia response. Itu dead time. Okay. Next, process with inverse response. Yang ni yang complicated sikit ni, dia punya respon dia terbalik, dia inverse. Okay. So, contoh yang pertama n capacities in series. Okay, ini contoh dia. The overall transfer function for non-interacting and capacities. Dia ada dua, dia ada interacting dengan non-interacting. Kalau contoh yang pertama ni non-interacting, maksudnya air daripada tank yang pertama masuk tank yang kedua, tapi tank yang kedua punya pressure tak menjejaskan air yang masuk tu. Faham tak? Kalau kamu masukkan tank, kalau ada dua tank, dia punya sambungan dia bukan dekat dia punya sambungan dia kat bawah. Dekat bawah Sambungan dia dekat bawah, bukan dekat bukannya sambungan macam ni. Kalau ini air dia macam terus turun je. So apa-apa yang berlaku pada tank yang kedua tidak akan menjejaskan tank yang first. Tapi kalau kamu sambung tank tu macam ni, kalau kamu sambung tank tu macam ni, air yang nak masuk ni bergantung pada pressure yang ada dalam tank ni. Kalau tank ni dia punya pressure tinggi, air ni tak boleh masuk banyak. Dan mungkin juga air ni patah balik. So itu maksudnya interacting. Okay. Kalau yang ini maksudnya interacting. So kalau kamu tengok contoh kat slide ni, yang ni adalah non-interacting. Okay. So kalau tengok dekat non-interacting ni, inilah dia punya transfer function dia. Okay. Ni untuk non-interacting. So the response has the characteristic of an overdamped system that is S-shape and sluggish. S-shape yang dimaksudkan, S-shape ni adalah yang ni. Ni. Yang bawah ni yang dimaksudkan sebagai S-shape ni, nampak macam S tapi tak adalah S sangat pun. Tapi nampak macam S lah. Okay. S-shape and sluggish. Increase the number of capacities in series, increase the sluggishness of the response. Maksudnya kalau tank ni, ada banyak tank, ada 10 tank contohnya. Daripada yang pertama, kamu nak tengok dia punya respons sampai tank ke-10. Bertambah-tambahlah sluggish, lagilah lambat. Kan? Okay. So saya ada letak notes dekat bawah ni, tak tahu kamu boleh baca ke tak. Distinguishing features in non-interacting process is that changes in downstream unit have no effects on upstream unit. Macam yang saya dah terangkan tadi. Okay.
As example, suppose that exit stream from a chemical reactor serve as the feed to a distillation column used to separate product from unreacted feed. Changes in the reactor affect column operation, tapi changes in the distillation tu tak affect changes in the reactor. Okay, yang atas tu change akan affect bawah, bawah change tak affect atas. Okay. In terms of transfer function, we can refer to example 3.4 in Seaborg third or example 4.4 in Seaborg second. Maksudnya kalau kamu pakai Seaborg second kan, so kamu tengok example 4.4. Okay, cuba tengok example 4.4. Saya punya example 3. Example 3.4 in Seaborg 3.4. Ni example ni 3.4. Kalau macam kamu 4.4. So kamu buka kamu punya Seaborg 4.4. Itu contoh dia. Okay. Also you can refer to Stephanopoulos. Buku yang lagi satu tu page 195. Okay, itu contoh. Torque and capacity in series yang non-interacting. Okay, next. Ni kita ada interacting pula. Interacting capacity in series. Okay, yang macam saya sebut tadi lah. Pressure pada tank kedua akan mempengaruhi aliran air yang masuk daripada tank satu. Okay. So, interacting increases the sluggishness of the response. Okay. Interacting ni lebih sluggish lagi daripada non-interacting. So, the process with n capacities in series will necessitate a controller that will not only keep the final output at a desired value but will also improve the speed of system response. Maksudnya, kalau kita punya proses, kita ada banyak tank and in series dan dia adalah interacting, adalah disarankan untuk kita install controller. Sama ada kita pakai P controller atau PI atau PID untuk improve sistem ni supaya tak jadi semakin sluggish. Okay, dia paling cepat kalau kita pakai P controller lah. P itu yang paling cepat. Okay, proportional controller. Okay. For interacting process, downstream unit affect upstream unit and vice versa. Like in the previous example, if the distillate stream from the column contain largely unreacted feed, by recycling the distillate to the reactor in combination with the new feed will increase the reactor yield. Now change in column will affect the reactor, vice versa. Ni contoh tadi lah. Okay, contoh dia bagi reactor dengan distillation column. So kalau apa-apa yang berlaku pada reactor, confirm lah dia punya hasil akan pergi ke distillation column. Tapi dalam konteks ini, masuk distillation column, apa-apa kira macam unreacted yang distillation column itu berjaya asingkan, dia masukkan balik ke dalam reactor ni sebagai dia punya recycle. So sebab itu yang ni pun akan apa yang keluar dari sini pun akan mempengaruhi yang dekat sini. Okay. So in term of transfer function, boleh refer page kalau macam kamu 145 dalam Seaborg second. So kalau kamu tengok semua contoh semua dalam buku. Semua saya refer balik dan saya masukkan dalam slide. Okay. Stephanopoulos pun ada page 196. So next. Ini dah masuk contoh. Okay. Jacketed cooler, multi-capacity process. The content of a batch cooler is a mixture of component A and B and is being cooled by constant flow of cold water circulating through the jacket. Okay. A and B dan disejukkan oleh cooler yang circulate dekat jacket. Kira macam yang ni adalah jacketed tank lah kan. So 3 capacities in series. Heat capacity of the mixture in the tank, heat capacity dia, heat capacity of the tank wall dengan heat capacity of the coolant dalam ni. So maksudnya ketiga-tiga capacity ni mempengaruhi response nanti untuk tank ni. Okay, sebab dia in series. So interacting capacity. Okay, yang ini adalah capacities in series. Okay.
interacting ni pula adalah the first one, yang ini untuk sistem yang kedua Yang tadi sistem pertama, okey. Sistem pertama ni sistem kedua. Continuous flow jacketed cooler. So dia masuk A dengan B. Yang tadi A dengan B dah mix dekat dalam ni. Okay, yang ni sekarang ni dia masukkan A dengan B. Okey. Lepas tu A dengan B masukkan, lepas tu keluar, lepas tu dia pun ada sistem penyejuk juga. So yang ini dia katanya interacting capacity. So total material capacity of the tank, mass balance of A dengan B ni lah, berapa banyak A, berapa banyak B. Ini yang interacting yang dalam tank ni. Lepas tu tank capacity for component A. Okay, tank capacity for component A. Lepas tu heat capacity of the tank content, heat capacity of the wall, tank wall dengan heat capacity of the cold water in the jacket. So semua ni interacting. Dan ni kalau tengok heat capacity of the component A. A ni kalau B ni constant lah. Kalau B ni constant, so heat capacity of the component A. Okay, continuous flow cooler. Continuous flow cooler, yang ni interacting. Yang ni untuk continuous flow punya, untuk cooler ni punya continuous flow, all 5 capacities are interacting. 5 ni interacting. It is expected that the response of the cooler to input changes will be overdamped and rather sluggish. Okay. Ini contoh yang kedua. So, tadi dia ada 3 kan, dia ada sistem with multi capacity, so kita dah cover 2. Multi capacity adalah interacting dengan interacting. Lepas tu yang kedua kita akan masuk dead time. Okay. Dead time, okay. Dead time yang macam saya dah bagi contoh tadi lah. Okay, cuma yang ni dalam bentuk buku lah. Sebelum ni kita assume tak ada dead time kita masuk terus dia keluarkan respon. So itu untuk memudahkan pengiraan. So bila nak mudahkan pengiraan, kita assume tak ada dead time. Kita assume tak ada dead time. Itu untuk memudahkan pengiraan. Sekarang ni untuk kita assume memang ada dead time. So virtually all physical process will involve some time delay. Memang sepatutnya ada lah, tapi sebab sebelum ni untuk kita memudahkan, kita assume tak ada. So time delay ni berlaku sebab, okay, ni contoh, fluid flow in a pipe. Okay, contoh, kalau macam pipe. Okay, macam pipe, ni pipe Kalau kamu tukar input dekat sini, tiba-tiba kamu tambah, kamu buat step input, kamu masuk 5 step input. Kalau kamu masuk 5 unit meter cube per second, tiba-tiba kamu tambah 5 meter cube per second. Kalau kita assume tak ada that time, kamu terus nampak dia punya response dekat sini. Tapi bila sistem yang sebenarnya ada that time. So once bila kamu masuk, benda tu nak travel daripada point A ke point B sebelum kamu nampak dia punya respon. Itulah dia punya dead time. Itu yang kita ambil kira. Okay. So second, transport of solid material. Ini sama ni untuk contoh conveyor belt lah. Okay, conveyor belt yang paling senang untuk kamu bayangkan kalau pergi dekat Sushi King dia letak sushi dekat tempat ni nak sampai ke tempat kamu. Itulah that time dia. Okay. Next, chemical analysis. Untuk contoh chemical analysis, dia ada sampling line delay dengan time required to do analysis. Contohnya kalau nak pakai gas chromatography yang online. So, tengok dekat sini. Kalau sistem dengan time dengan that time ni dia ada tambahan ni Ni tambahan ni epsilon. E ni is epsilon kan? Exponential. Ini apa? Exponential kan? Kalau epsilon apa? ln ln ln. ln ln. Habis tu kalau epsilon apa benda? Epsilon? Saya macam duk teringat epsilon. Epsilon apa benda? Tak apalah. So yang ni adalah exponential.
exponential kuasa minus T. T ni time lah. TD, time delay. TD S ni adalah dalam bentuk Laplace. So bila kita buat, kamu kena tambah ni benda lah ni. So dia akan jadi panjang lah. So kalau kamu tengok equation kamu tu, kalau untuk first order kan sepatutnya simple je. Kp over tau S plus 1. So dia dah ada Kp over tau S plus 1 tu, dia ada darab dengan time delay. So dah jadi panjang kamu punya equation. Okay, dia tambah dengan time delay. So itu yang boleh menyebabkan second order and above tu, and higher order tu. Depends pada sistem yang kamu buat lah. Contoh macam ni lah, kalau first order ditambah, ni yang saya letak, yang ni yang saya nampak, yang saya kata bintik-bintik bulat kan. So contoh macam tadi kalau kamu buat projek kan, kamu ada satu diagram besar, so kamu letaklah benda yang macam ni, yang apa tu, bintik-bintik tu, 4 segi, maksudnya menandakan dekat mana kamu buat. Lepas tu kamu tandalah tempat tu, okay, first improvement. Lepas tu yang kedua, second improvement. Lepas tu kita tengoklah dekat page yang kamu buat tu, tengok, okay, dan kita compare, macam tu je. Kan? Okay, kalau tengok kat sini, dua-dua ni saya nak tunjukkan adanya time delay. Kan? Yang lain semua sama tapi ada time delay. So dia memanjangkan lagi equation. Okay, respond with time delay. Okay, ini dalam bentuk graph. Okay, kalau time yang sebenar, yang ni, yang apa nama, line ni. Line ni yang solid ni time sebenar. Time titik-titik ni adalah time delay. Kan? So bila ada time delay, so dia akan delay lah. Ni yang akan jadi, dan dot-dot-dot ni yang akan jadi time yang sebenar bila ada time delay. So kalau kamu tengok yang bila ada time delay, inilah line dia. Okay. Yang ni kalau kita tengok, ni kalau kamu tengok ni, kalau kita bagi input step input 1/s. Kita bagi step input, so dia ada time delay lah. Kan? Step input yang kita tahu, dia bentuk tangga. Kan yang kita tengok sebenarnya dia bentuk tangga, tapi yang actual dalam graf dia akan bentuk macam ni. Bukanlah tangga sangat. Yang tangga tu yang kita lukis je. Yang actual macam ni lah bentuk dia. Ini untuk step input first order, ini step input second order. Okay. Okay, yang ni kita guna dead time approximation untuk buat analisis pole and zeros. Ini page punya approximation. Okay, yang ni saya tak masuk pun. Maksudnya yang ini saya just tunjuk je. Yang ni saya tak macam ni soalan tak cover sampai sini lah. Ni dah masuk bab yang susah untuk faham. Kan? So ini adalah page punya approximation. Bagaimana kita nak approximate selama mana time delay? Kita guna page approximation. So ini kaedah dia. So dia jadi lagi complicated lah. Kamu kena masuk value ni dalam yang tadi. Ni second order approximation. So bila dia jadi complicated sangat, so saya tak masukkan lah. Nanti kamu tak boleh jawab, saya pun pening nak tengok apa yang kamu jawab. So next, okay, tadi kan ada 3, kita ada multi capacity, lepas tu kita ada time delay, dan yang ketiga kita ada inverse response. Okay, inverse response contoh macam ni, dia pelik sikit. Inverse response occurring when two processes opposing each other. Okay, kalau tengok dalam sistem ni, ini kau bayangkan tank yang kita nak panaskan air. Kita ada controller, ada water input. Okay, air yang kita masukkan dan kita nak panaskan lah. Lepas tu dia akan hasilkan steam kat luar ni. So kalau tengok dia punya transfer function dia, dia ada 2 transfer function. Yang pertama first order transfer function, ni mungkin untuk air kot. Dan yang kedua ni K2. K2 ni untuk apa? Sekejap. Yang ni sekejap inverse response ni saya dah ada. Okay, dia dah ada dia punya explanation lepas ni. Okay, nanti kita tengok lah dia punya
ada dua apa nama transfer function. Yang pertama yang ini step pastinya. Bukan yang ni K2 over S. Kalau K2 over S bukan step. Yang ini RAM. Ni RAM. Ni dipakai RAM response 1 over S. Ataupun yang ini adalah sistem dengan yang ni bukan lag system. Yang bawah ni lag system kan. Yang atas ni kalau AO dia sama dengan kosong. Itu tengok dekat first order. Cuba tengok. First order. Kejap saya buka first order. Kenapa nak buka kat sini? First order kat belakang lah. 45. Dekat yang atas tu pure capacitor. Pure capacitor ni lah. Pure capacitor process. Kan? Yang bawah tu lag. Yang bawah ni lag, yang atas ni pure capacitor input. So untuk kita fahamkan ni consider the boiler in above figure. If the flow rate of the cool feed water, okay, yang ni cool feed water is increased by a step. And the total volume of the boiling water, dalam ni air tengah boiling, and consequently the liquid level will decrease. Itu yang pelik dia. Sebab yang ini inverse. Okay. Selalunya bila kita tambah air dalam satu sistem, level akan meningkat. Tapi dalam sistem ini, air dalam ni tengah boil. Okay, tiba-tiba kamu tambah air sejuk, level dia akan menurun. Okay. The liquid level will decrease for a short period of time. Kemudian bila air yang sejuk tu dah panas balik, baru dia naik balik. Okay, then it will start to increase as shown in graph number 2. Okay, mula-mula dia decrease, lepas tu dia increase. Such behavior is the net result of the two opposing effect. Ini yang dimaksudkan dengan inverse response tu. Sebab bila air panas, level dia tinggi kerana air itu mengembang. Molekul air itu mengembang sebab energi yang banyak. So sebab tu level dia tinggi. So bila kamu tambah dengan air sejuk, sepatutnya kalau ikut logik, volume dia naik lah kan. Tapi disebabkan kamu tambah dengan air tu sejuk, yang sejuk tu diserap panas tadi tu, so level dia turun. So sebab tu graf dia jadi macam nombor 1. Lepas tu bila by time yang sejuk tu dah panas balik, baru dia naik jadi nombor 2. Yang ini yang tengah-tengah ni overall lah. Bila 1 campur 2 dia akan overall macam ni. So inilah sistem with an inverse response. So apa yang diterangkan If the flow rate of the feed water is increased by a step, the total volume of the boiling water and consequently the liquid level will decrease for a short period of time and then it will start increasing. And this phenomena berlaku sebab cold water tu dia jatuhkan, dia turunkan temperature which decrease the volume of the entrained vapor bubble. With a constant heat supply, the steam production remain constant and consequently liquid level of the boiling water will start increase with an integral form. So yang ini dalam bentuk equation dia, result of the two opposing effects. Ini adalah sistem with inverse response. Ni kamu tengoklah. Normally due to zero value if positive, selalunya positif. A process that don't behave as inverse response. Okay, kejap saya angkat call sekejap. Okay, seterusnya system with inverse response. Okay, yang ni tunjukkan equation difference between two first order response tapi yang inverse lah. Yang dekat bawah ni two first order dah lah inverse, dia ada dead time pula. So dia lagi complicated. Yang
slide-slide yang seterusnya ni saya just tunjuk equation je. Second order minus first order response. Seterusnya difference between two order. Difference between two order response with that time. Okay, ni saya bagi contoh. Okay, contoh ni dah keluar final exam 2 kali ke 3 kali. Okay. Tapi takkanlah saya nak keluarkan setiap tahun contoh yang sama kan untuk final exam. So tahun ni rasanya tak keluar kot. Kan? So walaupun yelah sama ada dia keluar atau tak, so saya nak kamu fahamkan contoh ni. Kan? Sebab kalau kamu tengok contoh-contoh dalam buku, kalau kamu fahamkan, ia akan membantulah. Selain daripada contoh-contoh dalam buku, kamu tutorial yang saya bagi, sila buat tutorial yang saya bagi, ia membantu. Itu tips-tips yang saya boleh bagilah. Kalau kamu buat tutorial yang saya bagi betul-betul kamu faham, itu membantulah untuk final. Contoh-contoh dalam buku dengan tutorial, ia sangat membantu. Ni exercise kejap Lepas tu ada exercise kita end. Okay, tak apalah, kita go through je lah exercise ni, ada lagi 20 minit. Okay Exercise 1. A vented cylindrical tank is used for storage between a tank car unloading facility and a continuous reactor. Yang ni ada contoh dalam buku, kamu boleh tengok. That uses the tank car content as the feedstock. Figure 1. Nah, ni figure 1 Dia load daripada tank ni, dia simpan dekat tank yang tengah-tengah ni. Lepas tu tank tengah-tengah ni bila dah penuh, dia hantar ke tank yang nombor 3, ke reactor. So daripada car tank ni dia masuk storage, dan daripada storage hantar ke reactor. Okay. The reactor feed exit the storage tank at the constant flow rate of 0.02 meter cubic per second. During some period of operation, feedstock is simultaneously transferred from the car tank to the feed tank and from the tank to the reactor. So kamu faham tak? Maksudnya sekarang ni daripada tengah-tengah ni masuk ke reactor pada kadar 0.02 meter cubic per second. Pada masa yang sama daripada car tank ni pun masuk juga ke sini. Ke storage tank ni. Okay. So the operator have to be particularly careful not to let the feed tank overflow ataupun empty. Feed tank punya ketinggian 5 meter high, distance to vent, and an internal cross section area, luas dia 4 meter kubik, tinggi dia 5 meter. So dekat sini kita dah tahu volume dia 5 kali 4 je lah, 20 meter kubik. Volume tengah-tengah ni kita dah tahu dah kalau tengok dekat sini kan. So suppose after a long period of operation, the tank level is 2 meter. So dia dah turun daripada 5, dia dah turun kepada 2. So maksudnya volume minyak yang tinggal 8 lah, betul tak? Kan? Minyak kalau penuh dia 20 meter kubik. Sekarang ni level dia tinggal 2. So 2 dia luas 4, 2 kali 4 dah 8. Kan? Maksudnya dalam tu ada 8 meter kubik minyak. At the time the tank car empties, how long can the reactor be operated before the feed tank is depleted? So dia punya soalan dia, dengan baki 8 meter kubik ni, berapa lama reaktor ni boleh beroperasi pada kadar 0.02 meter kubik per second sebelum tank itu kosong. So kalau kamu faham soalan dia, kamu tak payah guna proses control punya kaedah pun, kamu guna kaedah matematik pun kamu boleh dapat dia punya answer. Kan? Okay, tak apa, itu nanti sekejap lagi kita tengok. Okay. Soalan yang kedua, another tank car is moved into the place. Maksudnya tank car ni ni kamu anggap macam lori lah, lori yang bawa minyak tu. Okay. Another tank car is moved into place and connected to the tank while flow continues into the reactor pada kadar 0.02 meter kubik. If flow is introduced into the feed tank just as the tank level reach 1 meter, so daripada 2 tadi kan, sekarang ni dia dah turun 1 meter. So maksudnya dalam tank tu lebih kurang 4 meter kubik je. How long can the transfer pump from the tank can be operated? Assume that pump at the constant rate of 0.1 meter cubic when switch off. So maksudnya dia nak tahu berapa lama pump daripada tank daripada car tu nak masuk dalam tank sampai sebelum dia melimpah.
Sebab kalau tengok rate dia lagi tinggi, rate dia 0.1. 0.1 yang masuk, yang keluar 0.02. Maksudnya dia ada lebihan 0.08, lebihan. So 0.08 dia punya kadar tu berapa lama sampai sebelum tank itu melimpah? Sebelum melimpah maksudnya sebelum sampai 20 meter kubik. So bila kamu dah faham dia punya soalan, baru tengok dia punya jawapan. Okay. So kalau tengok dalam jawapan, kalau kita nak jawab dalam proses control punya answer, okay, macam ni lah dia punya kaedah dia. Suppose dia initial level 2 meter, ni yang untuk soalan yang pertama, kan dia kata tinggal 2 meter. So the constant flow rate from the feed pump to the reactor adalah 0.02. If the basis for definition adalah HQ and QI, then macam ni lah, QI ni adalah initial yang keluar tu, yang masuk ke dalam tank. QI sama dengan QI, maksudnya yang masuk ke dalam reactor pada kadar ini. So ini adalah dia punya proses model dia. H ni adalah level storage tank. Okay. So 1/4 QI tolak Q. Fine. 1/4. 1/4 ni adalah dia ni. Ya. Area dia. Kan. Then kira-kira dapat dia punya rate dia. Ni dia punya HS. Ni dia punya H out dia. Masukkan inverse apa semua dan kamu dapat dia dalam tempoh 400 saat sebelum tank tu kosong. So ini menggunakan kaedah proses control. Yang inilah cara jawapan yang sepatutnya kamu buat lah. Tapi kalau kamu dah tak boleh sangat kalau kamu dah lupa sangat, kamu guna kaedah matematik, kamu dapat jawapan yang betul pun ada answer. Pun ada markah. Tapi markah untuk answer je lah. Kaedah dia salah lah kira. Bukanlah salah. Bukanlah kaedah yang kita nak kamu tunjuk. Kan? Ni kalau pakai maths pun kamu boleh dapat ni. Kan? So ini untuk contoh yang kedua tadi. Inverse Laplace, lebih kurang dalam tempoh 200 saat sebelum tank itu penuh. So yang ini kamu kena kamu kena guna kaedah proses control untuk dapat markah penuh lah. Kalau pakai maths dia dapat markah, tapi markah untuk jawapan je lah. Dia punya jalan kira dia bukan ni kan, bukan PC kan. So tak ada markah untuk tu lah. Ini exercise yang kedua. Ini pun dalam buku. Yang ini kamu tengok kalau buku saya example 4.4, example yang sama.